mencari maklumat, membuat analisis, okey. Arti pendidikan, okey. Formal, tidak formal, proses pembudayaan dari segi antropologi, dari segi ekonomi, pendidikan dan pelaburan, maknanya dari segi politik, patriotism, sayang, cinta negara, psikologi iaitu membentuk diri Sasia, okay. Matlamat pendidikan, okey, umum, pendidikan negara, matlamat peringkat sekolah, matlamat khusus. Tujuan pendidikan rendah menengah, okey, pendidikan negara ialah memastikan murid menguasai ilmu pengetahuan pelbagai kemahiran. Sekolah rendah, kemahiran 4M serta ilmu lain bertujuan untuk mereka mempunyai kemahiran, memupuk semangat ingin tahu, berfikir dan sebagainya. Okey, bagaimana sekolah menengah? Okey, makna mengembangkan lagi aplikasi penggunaan kemahiran 4M tadi. Apa maksud pengajaran dan pedagogi? Pengajaran, proses menyampaikan ilmu, pengajaran, menyampaikan ilmu dan kemahiran. Dalam tu ada pendekatan, kaedah dan teknik. Apa dia pendekatan, apa dia teknik. Okey, selepas ni anda boleh jawab kat saya. Proses interaksi, interaksi komunikasi, berkomunikasi sehala, dua hala dan banyak hala. Proses membantu murid supaya pembelajaran cepat dan berkesan. Dari segi pedagogi, sains dan sains pengajaran iaitu sains cara-cara seni dalam pengajaran. Pengajaran sebagai seni, pelakuan yang kompleks, seni, gaya komunikasi guru, pelakon guru dan sebagainya. So model pengajaran, ni anda lihat model pengajaran, makna dalam tugasan dia kata model pendekatan kaedah. Apa dia model? Susun proses pengajaran yang kompleks tetapi dipermudahkan dengan melihat hubungan. So model tu macam acuan lah, peringkat proses yang kita kena ikut. Barulah jadi model, makna kita ikut tu, maknanya dalam model yang kita boleh kita ikut memudahkan kita mengajar dengan baik dan berkesan lah. Okay, model. Dia ada model pengajaran objektisme, okey. Dia ada bersistem, tinggi darjah persetujuan dan contohnya ialah model Taylor, Mastery dan Assure. Dalam pengajaran anda nanti, anda kenalah memilih 3 model. Kaedah yang berbeza. Inilah antara modelnya Taylor. Adakah kalau Taylor tu dia menepati ciri-ciri ini? Kalau Mastery, adakah dia, selain ini 3 lah, banyak lagi model Gartner, ada model Tabar, ada model Kagan, ada banyak ni lah. Okey, model. Semua ni nak dedahkan contoh 3 model lah. So Taylor ada 4 peringkat, 4 proses. Yang semester lepas pun saya dah bincang dengan anda tentang model ni. Dalam pengajaran dia ada 4. Okey, dalam membina kurikulum pun dia guna Taylor, makna proses pembelajaran kita di sekolah guna 4 proses ni. Jadi bila esok anda mengajar tu, kita telah menggunakan model Taylor. Apa dia? Tentukan objektif dan hasil pembelajaran. Okey, maknanya bila nak mengajar letakkan objektif dulu. Okey, tengok di SKP dia apa objektif. Pelajar dapat menjelaskan, pelajar dapat membaca, pelajar dapat menulis. Itu hasil pembelajaran dia. Mula-mula kita tentukan hasil pembelajaran. Okay. Dah bila kita dapat isi pelajaran, contohnya pelajar dapat menjelaskan, pelajar dapat menerangkan, pelajar dapat menyatakan. Maka yang kedua, peringkat yang kedua ialah memilih apa isi kandungannya. Kalau menjelaskan tu apa? Kalau kata pelajar dapat menggunakan bahasa berkomunikasi, so makna isi pelajarannya ialah dalam bahasa komunikasi mestilah dia beritahu mungkin sistem bahasa dia, jenis bahasa dia, laras dia, intonasi dia dan sebagainya. Itulah isi kandungannya. Kalau you ajar ibadat, solat, mesti isi kandungannya mungkin dalil solat, rukun solat, wajib solat, okey, bacaan solat. Ini isi kandungan dia. Okey, peringkat yang kedua. Peringkat yang ketiga ialah merancang menyusun isi kandungan kepada unit kecil mengikut urutan dan mudah. So susunlah ikut urutan ni. Okey, contoh dengan aktivitinya yang di mana langkah 1, langkah 2, langkah 3 yang prosesnya daripada senang ke susah, konkret ke abstrak. Okey, dan yang keempat ialah menilai hasil pembelajaran tercapai tak. Langkah 1 pemerhatian, langkah 2 soal jawab, langkah ni. Jadi kalaulah 4 proses ini diikut, maka pengajaran itu baru berasaskan model Taylor. Okey, so clear sangat tu.
Oleh soalan. Nak ajar esok, so peringkat ni objektif, isi pelajaran, kaedah atau kandungan kaedah aktiviti jalankan dan juga penilaian. Model Masri dia ada 7 peringkat. Kalau kita nak pakai Masri, mesti ada 7 perkara. Menentukan hasil pembelajaran program, okey, objektif lah. Okey. Pelajar dapat menulis, pelajar dapat menyelesaikan masalah, pelajar dapat menguraikan. Okey. Menentukan hasil pembelajaran unit 1, melaksanakan pengajaran mengikut kaedah yang sesuai, memberi latihan dan pelajar, membuat penilaian pembelajaran secara formatif. So, apa maksud dia? So, maknanya kita kena faham, Masri itu apa maksud Masri? Masri itu maksud dia ialah pembelajaran berasaskan kepada kepahaman. Daripada satu pahaman barulah pergi ke peringkat yang seterusnya. Faham unit 1 baru pergi unit 2. Faham perkara 1 baru pergi perkara 2. Itu maksud mastery. Maknanya dimensi faham yang pertama dulu, baru boleh pergi yang kedua. Faham yang kedua, baru pergi yang ketiga. Bukan tak faham pun kita masuk yang kedua, tak boleh. Mastery satu-satu. Contohnya, kalau di tempat anda atau anda pernah tengok contohnya yang orang pergi, pelajar pergi kumon kan, kumon. Kumon tu sistem berat, tu mastery. Betul, dibagi hari ni datang, dia tak belajar apa tu, hari ni ambil set latihan satu, campur je. Esok dah betul semua, barulah pergi kepada set yang kedua. Ni mastery. Sebab tu dia kata bila hasil pembelajaran, okey, pelajar dapat menjelaskan, pelajar dapat menguraikan solat ke apa semua. Tentukan hasil pembelajaran unit 1, 2. Bila kita tahu tu, maka kita kena susun lah. Ada 4 peringkat atau pengajaran 1, pengajaran 2, pengajaran 3, pengajaran 4. Masri. Mula pengajaran 1 lebih pada pengetahuan, pengajaran 2 lebih pada kepahaman, 3 aplikasi. Ni contoh. Ataupun dalam pengajaran kita tahu bahawa Masri ini dia berperingkat. Faham dulu buat. So dalam satu pengajaran kita 1 jam, boleh tak pakai Masri? Boleh. Kita susun lah langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Dia betul langkah 1 dia boleh baca, jawab langkah 2, boleh menjawab soalan. Dia boleh jawab soalan dah, pergi langkah 3 menulis karangan pula. Ni contoh Masri, maknanya proses satu-satu itu. So sebab itulah tengok menentukan unit 1. Mula-mula nak belajar apa? Seperti apa? Pelajaran langkah tu ada kaedah yang digunakan dan juga latihan. Kenapa tujuan latihan itu? Ialah untuk membuat penilaian, keberkesanan dan sebagainya. Sekejap saya nak jawab telefonnya.